Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dikasihi barisan kepimpinan Masjid Abidin, yang dimuliakan Imam Bilal, guru-guru asatizah, muslimin muslimat, pada tetamu Allah yang dikasihi Allah sekalian. Jadi kita sambung pengajian sirah. Tajuk malam ni mengenai utusan pertama menemui baginda Rasulullah. Tajuk yang lepas, kita review sikit tajuk yang lepas, mengenai hijrah pertama Rasulullah. Jadi tuan-tuan, hijrah bukanlah ke Madinah semata-mata, tapi sebelum berlaku hijrah Madinah, sudah berlaku hijrah ke Habsyah. Habsyah ni kena naik kapal, kena merentasi Laut Merah, dan bukan sekali, 2 kali para sahabat dihantar ke Habsyah untuk berlindung di sana. Dan menariknya, Rasulullah SAW lepaskan para sahabat nak berhijrah. Jadi dia tu yang sudah menjadi sasaran orang-orang Quraisy untuk dibunuh. Tapi baginda tidak jadikan sahabat-sahabat dia, pengikut-pengikut dia sebagai benteng untuk kepentingan diri dia. Jadi Rasulullah lebih rela, mu pergilah selamatkan diri kamu, maknanya pakat pergi belaka. Yang mana rombongan pertama seramai 80 orang yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Baik. Sekarang masuklah tajuk yang berikutnya. Kata pengarang buku, dalam keadaan dan suasana yang pahit yang dihadapi oleh Rasulullah dan sahabatnya, tiba-tiba satu utusan daripada luar Mekah telah datang menemui Rasulullah dengan tujuan hendak mempelajari Islam secara lebih dekat. Perutusan ini seramai 12 orang adalah pemeluk agama Nasrani daripada Habsyah yang telah mengiringi Ja'far bin Abi Talib sekembalinya daripada sana. Lalu bila mereka bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melihat budi pekerti tingkah lakunya, di samping mendengar beberapa potong ayat Al-Quran, dengan tidak berlengah lagi, mereka terus memeluk agama Islam. Bila sahaja berita ini sampai ke pengetahuan Abu Jahal, ia pun terus datang menemui utusan tadi sambil berkata, belum pernah kami lihat utusan yang dungu seperti kamu. Kamu dikirim untuk menyiasat tentang orang ini. Belum sempat kamu meletak punggung ke lantai sudah beriman dengannya. Lalu serentak mereka menjawab, selamatlah kamu. Kami tidak mahu mengikut jejak langkah kamu. Kami mempunyai pendirian kami sendiri, dan ikutlah apa yang kamu mahu. Kami tidak mahu melepaskan peluang kebajikan ini. Ini dia tuan-tuan. Jadi peliklah, tiba-tiba ada orang nak membela Rasulullah. Dan mereka ni tak kenal pun Rasulullah. Tak ada hubungan anak beranak sebelum ni, tak ada kenal pun. Mu pernah tolong aku ke? Tiba-tiba kat ni lah, sibalah saatnya aku kena balas balik pertolongan kamu. Tak ada, tak ada. Tidak ada hubungan langsung dengan mereka. Dalam keadaan baginda pun, kalaulah mereka ini bersaksi nak jadi pengikut Rasulullah, Rasulullah pun tak ada apa-apa nak balas balik. Baginda tak ada duit, baginda tak ada harta, baginda tak ada apa-apa yang boleh dijadikan timbal balik sekiranya mu jadi pengikut aku. Jadi benda ni pelik berlaku pada waktu itu. Sebab itulah Abu Jahal doa lalu mu ni. Dok-dang mendengar sikit apa yang dia royak mu terus beriman. Pelik mu ni. Jadi pada orang pada waktu itu, pelik melihat orang luar daripada Mekah sanggup menerima Muhammad yang tak ada benda satu. Jadi bila demikian, tiba-tiba Allah datangkan firman
melalui Jibril alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'tawna ajrahum marratain bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa idza sami'u lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Maksud dia, kata Allah, orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelumnya Al-Quran dan tiba-tiba mereka beriman pula dengan Al-Quran. Jadi mereka ni bukan barang. Mereka adalah ulama. Ni ustaz-ustaz mari jumpa ni. Jadi rupa-rupanya orang yang mari bertemu dengan Rasulullah pada saat itu, kenapa tiba-tiba beriman? Mereka ni adalah ulama kepada agama Nasrani. Jadi mereka dah tahu dah tanda-tanda yang memang akan datang seorang Nabi. Dah bila temu depan mata, teruslah mereka beriman. Lalu apabila dibacakan Al-Quran pada mereka, mereka pun berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah satu kebenaran daripada Tuhan kami. Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang telah membenarkannya. Mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Dan sebahagian yang telah kami rezekikan kepada mereka nafkahkan. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mana kata Abu Jahal tadi, umur ni dok-dang kah? Abu Jahal kata. Mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, bagi kami amalan kami dan bagimu amalmu. Selamat tinggal buat kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Jadi tuan-tuan, peristiwa ini menjadi satu benda yang sangat penting dalam sejarah dakwah Rasulullah. Jadi fasa ini, fasa sebelum Rasulullah betul-betul dipulaukan oleh orang-orang Mekah. Nanti kita akan masuk tajuk pada sahabat dan juga Rasulullah dipulaukan 3 tahun. Menyebabkan mereka berlapar. Tapi inilah kemuncak dia. Ni dah nak sampai kemuncak ni. Orang Mekah bimbang. Kalau lok Muhammad ni bahaya. Kenapa bahaya? Dah tiba-tiba ni orang tak ada kaitan benda satu ni, tiba-tiba mari ngadak Muhammad, tiba-tiba beriman. Orang pijak, orang pandai, bukan orang barang, bukan orang dok reti bahasa, orang sekolah. Baik. Jadi pengarang buku diberikan beberapa pengajaran daripada peristiwa ni. Yang pertama, iaitulah semasa umat Islam yang sedikit bilangannya dan lemah, yang telah mengalami penyiksaan yang sangat berat, tiba-tiba ada juga utusan yang ingin menemui Rasulullah dan mempelajari Islam. Segalanya ini memberi erti kepada kita. Walaupun para pendakwah umumnya mengalami kepahitan perjuangan dalam dakwah, namun demikian bukanlah bererti mengalami kekalahan yang total. Dan tidak seharusnya berputus asa dan lemah semangat. Malah pengalaman seumpama ini harus dirempuh demi untuk kejayaan yang lebih cemerlang. Pasal tu tuan-tuan, kita dah baca tajuk yang lepas. Rasulullah ni waktu dia dakwah kat Mekah, orang padi takbuh dia belaka, lalu bagi dia pun nak terah. Kalau orang Mekah tak ambuh, nak terah jumpa dengan orang Taif lah pula. Dengan harapan tinggi. Baginda ni orang yang diiktiraf sebagai kekasih Allah. Tak ada benda yang susah kalau baginda minta. Kan? Tak ada benda susah kalau baginda minta sesuatu benda tu. Dah dengan harapan tinggilah pergi ke Taif, jumpa seorang tak ambuh, jumpa seorang tak layang, jumpa seorang tak layang. Bukan sehari dua, 10 hari baginda berdakwah. Padahal dengan harapan tinggi, rupa-rupanya tak ada seorang pun nak beriman dengan dia. Tapi belang-belang tak ada orang nak beriman tu, waktu baginda dihambak kena hala dengan pekong batu tu, kan waktu dia duduk dekat pohon kurma berlindung daripada budak-budak kejar dia. Iaitulah waktu penjaga kebun
tengok Rasulullah ni kesian kena kejar di budak-budak. Lalu dia pun bawalah sepinggang kurma. Makanlah, kata dia. Tiba-tiba baginda pun ambil. Baginda ucapkan Bismillah. Oh tak. Lalu orang tu kan bawa makanan ni berhati. Aku belum pernah dengar ucapan ini yang diucapkan oleh orang-orang yang di sini. Pelik ni, kata dia. Baginda pun terus tanya, kamu ni orang yang datang daripada tempat yang bernama Niwana, yang mana di sana adanya Yunus bin Matta, Nabi Yunus. Mu kenal? Kata dia. Dia adalah Nabi, aku adalah Nabi. Allah dengar macam tu tuan-tuan, dia adalah saudaraku. Jadi orang ini terus menerpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peluk, cium dan mengucapkan 2 kalimah syahadah. Mana kata tuan-tuan, kata pengarang buku ni, tak usah bimbanglah, asal kita ajak orang pada agama. Memang tuan-tuan ajak orang pada agama susah dengan zaman kita sekarang. Orang lebih suka benda-benda yang mengembirakan. Tak? Benda mudah, benda senang. Kita pun naknya kita ni kan, kita ni naknya budak ni, biar agak dia boleh sebut perkataan-perkataan dalam Al-Fatihah. Naknya kita ni. Tapi bila marinya lagu bahasa putih, Allah mudahnya ia ingat dalam kepala dia. Nak kau boleh ingat Al-Fatihah tu, Allah payahnya lah. Tak? Naknya bahawa budak-budak sekali pun suka benda yang senang, benda mudah, benda gembira. Apatah lagi kalau dibanding ada ceramah agama, ada pertandingan bola. Kita boleh tengok lalulah. Kalau bola kau Terengganu masuk final, Allah. Bah tak cukup bang nak bawa orang pergi tengok bola kat stadium tuan-tuan. Tak cukup bah. Makna kata naknya orang pada benda-benda yang mengembirakan. Tapi inilah dia lumrah orang buat kerja Islam. Nak ajak orang pada kebaikan, mesti ada benda keburukan. Makna kata ada semua orang tiup. Ada semua orang, dah sabarlah, buang masa sahaja. Tak ada benda yang sedap, tak ada benda yang bermanfaat. Yang mereka nampak tu, ada lagi benda yang lebih manfaat. Kita rusing baru-baru ni. Apabila artis Korea mari ke Kuala Lumpur, ya Allah, budak-budak ramainya orang Malaysia kita yang beragama Islam, naknya benda-benda yang begitu. Oleh yang demikian, kerja-kerja dakwah jangan pernah kita berhenti tuan-tuan. Jadi kerja dakwah ni macam-macam. Baik bahan cetak, baik benda elektronik, siaran TV, radio, baik melalui surah masjid, baik melalui penampilan, dan menjadi sejarah penting. Menjadi sejarah penting penyebaran Islam ke tanah air kita ni melalui penampilan. Macam mana para mesuara dulu tertarik nak terima Islam? Bukan sebab orang ni orang Islam daripada tanah Arab bawa pasukan dengan kapal. Serang dah. Pergi jual beli ni. Kami bawa setera, kami bawa kapal, kami beli repah. Jadi belah sembang, belah cakap, belah bincang, belah cakap. Tengok atas bawah, tengok mu buat perbuatan sekian, tengok mu rokok, tengok mu sujud, tengok mu berbicara. Penampilanlah yang telah menyebabkan orang-orang kat negeri Melaka mula terima Islam dengan mudah. Nah, ini jadi sejarah penting penyebaran Islam. Jadi inilah dia kerja dakwah yang mana kita tak boleh berhenti. Yang pastinya kata pengarang buku akan datang kejayaan yang lebih cemerlang, pasti akan kita lihat suatu masa hari nanti. Lalu utusan Habasyah yang semuanya terdiri daripada penganut agama Nasrani ini yang seramai yang ada kata 30 orang. Setengah pendapat kata 40 orang telah mengharungi Lautan Merah semata-mata hendak menemui Rasulullah dan memberi ikrar taat setia. Seolah-olah perutusan ini telah membuat satu permasyhuran dan perisytiharan antara bangsa
yang agama Islam tetap akan berkembang ke merata pelosok dunia walaupun ditindas dan ditekan. Allah apa ni nak royak momen penting. Betapa terkepitnya orang Islam. Betapa rasa dok selamatnya. Dok selamat nak duduk kat kampung ni. Kalau duduk dekat kampung kena takak, kena katok, kena seksa. Kena takak, kena jemur, kena takak, kena bunuh. Dah ramai sahabat yang mati. Akibat hanya kerana apa? Lidah mengucapkan la ilaha illallah. Rasa tak selamatnya, lari. Tubik ke tempat lain, pergi ke Habsyah. Tapi tuan-puan, di saat terkepit ni, Allah tiba-tiba tunjukkan, mu jangan bimbang. Tiba-tiba orang mari daripada jauh naik kapal, mari tempat kamu menyatakan Islam ini betul. Islam ni ajaran yang betul. Ini satu perisytiharan yang sangat penting. Isyarat nak royak Islam ni akan diterima oleh sesiapa sahaja. Sebab itulah tuan-tuan, Islam ni perkembangan dia sangat-sangat luar biasa. Dan lipatan sejarah kita dah lihat bagaimana tersebarnya Islam. Dan seperti kita cerita sokmolah, dalam banyak-banyak penyebaran Islam yang telah berkembang sekian lama, yang paling menarik, Islam datang ke Nusantara kita. Tak? Mengikut rekod terawal Islam sapa di Nusantara kita ni melalui Aceh. Apabila rekod catatan pelayar bernama Ibnu Batutah di belayar daripada tanah Arab tu, Ibnu Batutah ni pusing sampai ke China tuan-tuan. Jadi nak belayar tu, dia mari ikut tanah Arab, lalu ikut India, lalu ikut Sri Lanka, lalu ikut Myanmar, lalu ikut Laos. Tiba-tiba sampai kat Aceh. Dia dah sampai kat Goa, kat India. Sana Islam ada dah, bertapak dah. Tapi bila dia mari ke Aceh, di sanalah mengikut rekod catatannya dia menemui seorang yang digelar Malikus Saleh, Sultan Malikus Saleh. Jadi itulah dia Sultan Kerajaan Islam Samudra Pasai. Bila ini tuan-tuan? Kurung ke-11. Ini rekod awal. Nak royak Islam sudah bertapak di Nusantara. Dan mereka bertapak, nak royaknya, jauhnya kita ni tuan-tuan, negeri yang duduk dekat pulau. Kalau negeri hak sambung darat ni, kita hak sambung darat ni tuan-tuan, daripada tanah Arab ni, dia naik takatah pergi ke Kuwait, pergi ke Iraq, pergi ke Iran, pergi ke Kyrgyzstan, pergi ke Afghanistan, pergi Tajikistan, pergi ke Mongolia, pergi ke Uzbek, pergi ke China, pergi ke hak ni wilayah-wilayah yang bersambung. Tanahnya, daratnya. Tapi Islam nak sapa ke pula-pula ni, tak mudah-mudah Islam boleh bergerak sedemikian. Tapi ternyata tuan-tuan, Islam telah merebak sehingga seluruh pelosok dunia. Lalu, walaupun Islam dah bertapak dekat menjadi identiti orang di pulau kita ni tuan-tuan, di Nusantara beragama Hindu-Buddha. Buktinya di Yogyakarta ada candi bodoh-bodoh yang berusia ratusan tahun. Dan banyak bukti nak menyatakan bahawa nenek moyang kita ni memang dulu kala mengamalkan ajaran Hindu-Buddha. Lalu macam mana nak royaknya penyebaran Islam tu tuan-tuan? Dia mari dengan cara berjaya mempengaruhi pendidikan orang-orang di Nusantara. Tak ada dalam dunia tuan-tuan, bahasa asal dia berubah kaedah penulisan. Tengok, Islam sapa ke India, India kekal cara ejaan huruf dia. Islam sapa ke China, tulisan Cina kekal kaedah tulisan, bentuk askara huruf dia. Tapi bila mari ke Nusantara, wa imma orang di Aceh, wa imma orang di Sumatera, wa imma orang di Jawa, wa imma orang di Sulawesi, wa imma orang di Mindanao, wa imma orang di
semenanjung kita, mereka berjaya adaptasi tulisan Arab jadi tulisan Jawi. Diadunkan ke dalam bahasa Melayu. Oleh kerana itulah tuan-tuan, penyebaran Islam di Nusantara ni menjadi begitu menarik. Sebabnya tulisan Al-Quran berkembang dengan bahasa Melayu. Nampak tak? Askara, bunyi A, bunyi Ba, bunyi Ca. Tahu apa bayang? Dalam bahasa Arab tak ada Ca. Tapi bahasa Melayu adaptasi. Tiru huruf jim. Gabungkan, jalinkan dengan bahasa Melayu. Jadi Ca pula kita mari tubik. Ada beberapa huruf-huruf Arab kita berjaya, orang-orang nenek moyang kita ni hubung jalinkan ke jadi tulisan Jawi. Kenalah kemudian dengan tulisan Jawi. Bahasa Melayu dalam tulisan Jawi. Sebab tu manuskrip banyak ditemui di mana-mana di wilayah Nusantara adalah manuskrip yang bertulisan tulisan Jawi. Dan manuskrip yang paling terpenting menjadi catatan sejarah Nusantara adalah batu bersorak yang ditemui, yang berusia 700 tahun lebih, yang ditemui di Sungai Kuala Berang, yang dijadikan alas kaki di usaha Kampung Buluh. Kita cerita sok mudah berkenaan ini, yang diyakinkan bahawa itulah rekod catatan tulisan bahasa Melayu yang mengadaptasi tulisan Arab kepada bahasa Melayu, itulah yang paling tua. Jadi dak barang nenek moyang orang Terengganu ni tuan-tuan. Nak rayaknya, orang-orang kita ni cerdik pandai. Tak mudah-mudah untuk mengubah tulisan bahasa ni kepada tulisan Jawi. Nak reka bunyi-bunyi itu kepada huruf-huruf yang berkandung dalam Al-Quran. Oleh kerana itulah orang Melayu ni pandai baca Al-Quran. Sebutan huruf kalau kita dengar, musabakah. Musabakah wakil Nigeria, wakil India, wakil China ke? Tak sedap bunyi bacaan huruf-huruf Al-Quran dia. Dibanding orang Melayu kita, dia punya lentuk lidah dia tu, dia punya makhraj dia tu, dia punya bunyi tu, Allah, sedap tuan-tuan. Sebab kita bawa lidah nenek moyang kita yang berusia dah ratusan tahun, mereka dah berlatih. Jadi inilah dia. Apa yang berlaku di Habsyah ini tuan-tuan, yang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupa-rupanya nanti Islam juga akan tersebar ke mana-mana, bahkan ke pula-pula yang berada di Nusantara. Pelik tuan-tuan. Macam mana di wilayah timur Empayar Cina, wilayah nama Guangzhou, jauh. Kalau tuan-tuan buka peta, Guangzhou ni dia bukan duduk dekat dengan Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan. Hak duduk dekat Tajikistan tu nama dia Xinjiang. Nama Xinjiang dah apa? Xiang. Tempat duduknya etnik Uighur yang kena tindas sekarang. Tapi Guangzhou ni duduk jauh tu tuan-tuan. Duduk belah timur tu, nak dekat dengan nak dekat dengan Hong Kong. Tak dekatlah, jauh juga. Tapi Sa'ad Abi Waqqas sampai kat sana tuan-tuan, Allah, sahabat sapa ke wilayah Guangzhou. Jadi kalau orang pergi Guangzhou, menjadi antara pilihan nak pergi jalannya, pergi ke Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Comel masjid dia. Saya dah pernah sapa dah tahun 2019. Saya kita tengok dah masjid ni. Comel masjid dia, hasil tangan orang-orang daripada China. Baik. Sebenarnya, ketika Abu Jahal dan kuncu-kuncunya mendedahkan hasad dengki dan perut busuk mereka terhadap Islam, dengan kecaman mereka ke atas utusan Habsyah tadi,
peristiwa itu tidaklah memberi apa-apa kesan pun terhadap perkembangan Islam. Tidak ada jalan lain untuk mereka kecuali memperhebatkan permusuhan dan penyiksaan mereka ke atas orang-orang Islam untuk membendung perkembangan Islam. Ini adalah satu usaha yang sia-sia semata-mata. Allah dah janji, tuan-tuan. Kamu nak padamkan cahaya Islam, tak akan mampu. Bermacam-macam usaha nak mematikan Islam. Kalau bahasa istilah dia, genocide. Pembersihan etnik. Seperti yang berlaku di Bosnia, Herzegovina, di wilayah bernama Srebrenica, tahun 1994, ditemui tanah seluas padang bola. Rupa-rupanya terdapat mayat-mayat seramai 8,000 orang Islam dibunuh dan dikambuh dalam digali seluas padang bola. Jadi usaha orang-orang pada waktu itu Puak Serb untuk membasmi Islam tak berjaya. Lakulah usaha macam-macam untuk membasmi kebangkitan Islam. Tiba-tiba, tuan-tuan, mereka nak timbulkan Islamophobia. Macam mana? 11 September. Ingat tak lagi? Kapal terbang kena hijack, lalu langgar Twin Tower dekat Amerika Syarikat. Nak mewujudkan masyarakat dunia bahawa inilah dia imej orang Islam. Yang sukakan keganasan, yang sukakan benda-benda nak membunuh orang dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan, ternyata tidak. Carilah dalam mana-mana ajaran Al-Quran yang mengajar mungkinlah wajah ke orang, mungkinlah bunuh orang. Yang ada adalah benda-benda yang mengajak ke arah keharmonian, yang mengajak orang supaya hidup dengan rukun, yang mengajak supaya orang-orang hidup bertetangga dengan baik, yang hidup supaya memuliakan tetamu. Inilah dia Islam yang akhirnya diterima oleh orang-orang di belahan dunia yang tidak mengira apakah etnik, apakah budaya, apakah bangsa. Bila tiba musim haji, Masya Allah, orang-orang daripada seluruh belahan dunia menuju ke tempat yang satu dengan kalimah tauhid, la ilaha illallah, labbaik labbaik, ya Allah aku datang ni, ya Allah aku datang ni, ya Allah. Sebab tu, tuan-tuan, antara kalimah yang paling bagus kalau kita tawaf Kaabah, kita tasbih je, kita zikir je, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah saat dia kita memusatkan pemikiran kita waktu kita duduk dalam berbagai macam orang yang duduk dekat Kaabah, yang duduk dekat Mekah. Kita nak mengajak, tak kira mu warna kulit putih, tak kira mu warna kulit merah, tak kira mu warna kulit, kita Tuhan sama. Mu kaya, mu miskin, kita tetap orang yang sama. Tak ada beza antara kita. Jadi keharmonian inilah yang kita nak wujudkan. Sebab itulah di saat Abu Zar, pernah sekali Abu Zar ni, dia ada perangai dok molek. Satu hari dia gurau je. Dia gurau dengan seorang sahabat, dengan Abu Hurairah. Dia mari tegur, ya Abul Aswad, dia kata, hei ayah orang hitam. Moga orang tu orang Afrika. Hei ayah orang hitam, dengar Rasulullah, kamu mengucapkan perkataan jahiliyah, kata Rasulullah. Ni cakap orang dok cerdik, kata Rasulullah. Dok cerdik mu cakap gini ni. Kalau itu bahasa lembut kita, bahasa jahat, bodoh mu ni. Bahasa hak keras ni. Jadi nak royaknya betapa Islam ni nak mengajak orang kepada keharmonian. Mu nak setuh benda-benda hak sisi hak dak mu pandang buruk tu, sama je.
Mu hitam ke, mu putih ke, mu comel ke, mu huduh ke, warna kulit mu, di sisi Allah hanyalah dinilaikan oleh Allah siapakah yang paling bertakwa. Pengajaran yang kedua, apakah jenis keimanan setiap perutusan? Adakah keimanan mereka dengan Islam benar-benar iman yang memimpin keluar daripada kufur kepada keimanan? Jadi isu dia tuan-tuan, mereka ni ahli kitab. Tiba-tiba menghadap Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah. Jadi mereka ni macam mana status mereka ni? Mereka ni dulu kafir ke? Ni pun soalan. Kata pengarang buku, sebenarnya keimanan mereka ini adalah rangkaian siri keimanan yang terdahulu dengan sedikit penyesuaian kepada akidah Islam. Mereka ini ahli kitab yang percayakan Injil dan beramal dengan perintah ajarannya. Mengikut apa yang dipinta oleh Injil ialah supaya mereka beriman dengan Rasul yang akan datang selepas Isa alaihissalam. Dalam Injil juga telah pun diperkatakan secara jelas tentang sifat-sifat Rasul itu. Maka yang demikian, keimanan mereka adalah rangkaian keimanan yang lama, sambungan daripada Isa alaihissalam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah antara dialog waktu Raja Najasyi dengar penjelasan Salman, Ja'far bin Abi Talib kata, Raja Najasyi, kita ni ibarat ditunjuk ke bumbung. Kita ni ibarat dua lubang cahaya yang keluar. Mana misal ada dua lubang, cahaya matahari tembus dua lubang. Dan dua cahaya ni daripada sumber yang sama. Ibaratnya nak kata, baik kamu ni Nasrani waktu itu, baik kamu Islam pada waktu itu, kita adalah sumber yang sama. Agama samawi yang mengajak kepada mentauhidkan Allah. Jadi hak yang ada comelnya adalah pengikut-pengikut. Pengikut-pengikut yang mendewakan Nabi Isa, yang telah meletakkan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ni doa lalu. Orang doa lalu ni bukan pengikut Nabi Isa je tuan-tuan. Orang doa lalu ni pengikut Rasulullah Muhammad pun ada. Hak doa lalu kali dak jauh pun daripada kita. Tahun 2001 Ayah Peng. Hak tu bukan setakat doa lalu macam pengikut Nasrani. Ia pula mengaku jadi Tuhan Raja Langit. Ni dahsyat lagi. Tak jauh pun Ayah Peng kat besuk je. Dan ceritanya 20 tahun yang lalu, akhirnya Jabat Agama pergi buat sebuah dan tangkap pengikut-pengikut Ayah Peng dan tak ada dah lah. Mungkin ada. Nak rayaknya, orang yang doa lalu, ghulu dia panggil bahasa ghulu, akan sentiasa ada. Dan ghulu ni tuan-tuan, macam orang mendewakan Sayyidina Ali. Hak dewakan Sayyidina Ali. Ada yang mengangkat Sayyidina Ali ni selevel dengan Rasulullah, akak jadi Nabi. Sebab itulah yang ghulu daripada orang-orang Syiah ni, mazhab mereka ni kita tolak. Tapi dalam banyak-banyak mazhab Syiah, dia ada pecahan mazhab dia. Ada mazhab yang dari sudut amalan fiqh dia, amalan tauhid dia, menghampiri kepada ahli sunnah wal jamaah. Apa dia tuan-tuan? Zaidiyah. Ni, pengikut kepada kumpulan mazhab Zaidiyah daripada Syiah. Inilah yang paling akrab dengan ahli sunnah wal jamaah. Walau bagaimanapun secara keseluruhannya, mereka ni adalah tergolong daripada orang-orang yang ghulu, yang doa lalu. Bahasa mudah, bahasa Terengganu kita, doa lalu. Sampai tahap cara mereka nak bertaubat, mengingat kepada peristiwa Sayyidina Husain yang dibunuh, kerana rasa menyesal, kerana rasa berdosa, tak selamatkan, tak tolongkan Sayyidina Husain ketika di Karbala. Ni yang kita sama-sama kita tengok ni, hari perayaan. Dia ambil batu, dia ambil pisau, dia ambil apa-apa segala. Ia libah belakang siapa ke bilah-bilah daging. Tapi tahap dia punya khusyuk tu tak terasa sakit.
Ini antara orang-orang yang gulu dalam beramal yang tidak boleh diterima mengikut ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang mari mengadap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Habasyah ni tuan-tuan, nak royaknya mereka hanya renew keimanan. Cara amalan fiqhnya daripada Nabi Isa kena berubahlah, kena kalau yang sama diteruskan, kalau yang tak sama ditinggalkan. Gitu je fiqh. Fiqh para nabi ni kena ikut nabi yang berikut dia. Kalau Nabi Musa tak ada, kalau nabi lain syariat dia berbeza, teruskan dengan nabi yang berikutnya. Jadi bila di saat datangnya nabi akhir zaman penutup segala para anbiya, seharusnya agama samawi, baik orang-orang Majus Nasrani, Yahudi, semuanya adalah perlu beriman kepada baginda Rasulullah, tapi sebab dengki tuan-tuan. Sebab dengki je. Jadi perangai dengki inilah adalah perangai iblis di saat Allah perintahkan sujud. Malah aku, dia dibuat daripada tanah, aku dibuat daripada api. Dokkanlah api nak kena sujud pada tanah. Ni sikap sombong, sikap dengki. Jadi ni perangai yang tak molek. Bahkan kita sendiri pun walaupun ahli sunnah wal jamaah, kita meletakkan kepentingan peribadi lebih pada orang, kita pun jadi sombong. Ini adalah perangai yang tidak baik untuk kita amalkan. Firman Allah sebagai penutup, Qul ya ahlal kitab lastum ala syai' hatta tuqimut Taurat wal Injil. Katakanlah, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Ini firman Allah tujukan pada ahli kitab. Kita ambil maksud firman Allah ni tujukan kepada pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujukan pada kita. Jadi sama juga ahli kitab tak beriman dengan Injil, kamu tidak dipandang dengan oleh Allah. Dan begitulah juga kita, kalau tak beriman dengan isi kandungan Al-Quran, Allah tak pandang kita. Itulah jadi orang yang tak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seharian kita. Maka minta jauhlah daripada perkara-perkara yang demikian. Jadi itulah dia tuan-tuan, tajuk yang kita bincangkan pada malam ni mengenai utusan pertama yang menemui baginda Rasulullah. Pertemuan yang akan datang, kita akan masuk tajuk tahun perkabungan. Jadi inilah mengenai kewafatan dua orang penting dalam hidup Rasulullah. Yang pertama, Abu Talib, saudara yang sama-sama melindungi Rasulullah, yang jaga bela Rasulullah sejak kecil lagi, akhirnya mati. Dan yang kedua, isteri. Di saat tak ada orang lain beriman, Khadijah lah yang menyatakan keimanan pada Rasulullah, akhirnya wafat pada tahun yang sama dengan Abu Talib. Jadi insya-Allah tunggu akan datang. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.